mereka kita berada di taman ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahab, kita terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan, menawarkan, menyembuhkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha menyembuhkan. Syafakallah syifaan ajilan untuk Mazli Indun binti Muhammad Aruf, Jamiah binti Rahmat, Wani Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Hajah Mai'itah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Fira Syafafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa Muhammad Basir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Hasni Cik Ismail, Muhammad Amin Haji Idris, Nur Akhtar Amin, Haji Ma'un bin Haji Ibad, Muhammad bin Nasiran, Putri Nur Batrisya binti Nur Azlina, Muhammad Syukri Siti Ramlah, Muhammad Izham Mahathir, Azizah binti Marais, Siti Rokiah Sulaiman, Haji Ismail Abdul Rahman, Rusdi bin Zainab, Rehan bin Ismail, Badariyah Yusuf, Muhammad Saza Aqil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah Ahmad, Abdullah bin Mat, Guzari bin Ngahliman, Siti Amna Abdul Rahman, Nur Ain Abdullah, Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan, Hasanuddin bin Abu Bakar, Sahbudin Muhammad Nur, Zaid Ahmad, Zainab Hasan, Zainab binti Hasan, Hajar Rosiah binti Yaakob, Zakiyah binti Abu Bakar, Daduri bin Tumin, Faizal binti Muhammad Syukur, Halimah binti Datuk Kudus, Faizul Anwar bin Hamdan, Nukman Al-Muqarin bin Syarul Nizam, Zara Safia binti Zahiruddin, Siti Nazira Abdul Aziz, Faridah Yahya, Makausar bin Imran Hazimin, Muhammad Nufal bin Mustafa Kamal, Nur Helmi alias Nur Izwan Radwan, Ilin Nuar, Sumaya binti Ilin Aminin, Ashifa Medina binti Muhammad Farid, Muhammad Hakim bin Hairul Nizam, Siti Asa Sa'ad, Nurhana Muhammad Said, Nur Huwaina Insyirah binti Muhammad Hilmi Faiz, Nur Anis Hayati Muhaddin, Yaakob bin Saleh, Marisa Madiah binti Luqman Hakim, Madrasali bin Bulat, Nur Adibah binti Abdullah, Norimah binti Mio Aziz, Ismail bin Abu Nuh, Fatimah binti Ali, Edin Riz bin Muhammad Ashrafi, Kamariyah binti Yib, Hasya Adawiyah binti Adi Putra, Adam Husaini bin Syamir Husaini, Nazura Zulkifli, Muhammad Hasanul Hadi bin Amrul Samad, Datuk Setia Haji Muhammad Samid Haji Abdul Aziz, Muhammad Nur bin Yub, Fauziah bin Yusuf, Siti Aisyah Marwiyah binti Ahmad, Rohaida binti Arifin, Sahrizal bin Samsudin, Muhammad Azri, Khairul Anwar, Fatin Nabilah, Saza binti Hasan, Nur Huwaida Syarha binti Muhammad Zukri, Rohani Cik Mat, Siti Nur Afikah binti Nur Hanizah, Muhammad Al-Mustafa An-Nabawi, Azim Muhaimin bin Harith, Muhammad bin Aman, Zulkifli bin Jaafar, Fatimah Rohida binti Dahlan, dan juga kita doakan kepada Wan Aisyah, jemaah kita yang setia yang dijangkiti COVID. Mudah-mudahan kepada semua nama tersenarai 205 orang dan juga kepada para jemaah yang hadir sekiranya diuji dengan pelbagai penyakit, masalah kesihatan, mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna kepada kita insya-Allah dengan izinnya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan kuliah pagi kita dengan segala bangga dan sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk terus memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan utama kita sama-sama ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, pada pagi ini Allah berikan sihat, Allah berikan semangat, Allah berikan kepada kita kekuatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keikutsertaan kita pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan jadi asbab kemurahan rezeki, dilancarkan segala urusan. Al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimah-kalimah yang baik juga adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu ketika mana bertemu dengan saudaramu juga termasuk dalam urusan sedekah. Dan kita mulakan hari ini dengan ceria, dengan rasa gembira, rasa senang hati, rasa lapang, rasa tenang, rasa seronok, dan mudah-mudahan insya-Allah itulah kita sebut aura-aura semangat-semangat sentuhan ataupun kita katakan cetusan yang positif dalam diri kita, dan semoga itu menjadi asbab kepada keseluruhan hari kita diceriakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada kita, terutamanya Hajjah Wan Aisyah, Wan anda yang sekarang diuji dengan ujian yang agak berat, kita doakan mudah-mudahan diberikan afiat, sihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tabah menghadapi cabaran dan dugaan, dan setiap helaian, setiap inci dan setiap saat detik yang berlalu disertakan dengan rasa sakit, rasa berat, rasa kita sebut belenggu itu. Mudah-mudahan setiap satu itu menjadi kafarah kepada kesilapan dan dosa, mengangkat darjat, menambahkan kebaikan dan juga ganjaran insya-Allah. Begitu juga kepada yang lain, kalau ada yang tak berapa sihat, dia bukan sakit tapi kurang sihat, badannya kurang sedap, ataupun ada apa-apa kekangan lain yang berkaitan dengan ihwal semasa, insya-Allah Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Dalam hal ini ingin saya nak cerita satu kisah. Kisah ni jadi pengajaran lah. Mudah-mudahan kalau kita ambil kisah ni jadi pengajaran, insya-Allah sedikit boleh membantu. Dulu dikatakan ada seorang raja. Ada seorang raja yang mana dia ini ingin mendapatkan nasihat daripada seorang tokoh. Kita sebut tokoh tu seorang ahli tasawuf, ahli sufi lah. Ahli sufi lah. Jadi raja ni kan memiliki semuanya serba lengkap, serba cukup, serba memenuhi, kita sebutkan begitulah seorang raja. Pada masa yang sama, seorang raja kan menghadapi cabaran banyak. Jadi maknanya menyusun masyarakat, cabaran daripada ancaman luar, cabaran daripada kemungkinan-kemungkinan pengkhianatan dari pihak dalam dan sebagainya. Jadi raja ni dengan pelbagai masalah yang dihadapi dan pelbagai kesenangan yang dia sedang layani, maka dia ingin dapatkan satu nasihat. Jadi dia panggil ahli tasawuf ni, kita sebut Tuan Syekh lah kita sebut. Lalu ketika itu dia tanyakan kepada Tuan Syekh, dia kata, wahai Tuan Syekh, saya ni memerlukan satu kalimah dari anda, dari Tuan, satu nasihat yang mana saya ingin gunakan nasihat itu di sepanjang diri saya ni menjadi seorang raja. Tapi saya mohon agar nasihat itu jangan terlalu panjang, kerana saya ingin meminta yang ringkas tapi dapat saya gunakan pada setiap ketika dan sepanjang masa. Lalu Tuan Syekh ni pun berfikir untuk beri nasihat kepada raja ini. Lalu apa kata dia? Dia kata, wahai raja, dalam apa pun yang tuanku hadapi dalam hidup, ingat satu perkara saja. Lalu raja ni kata, ya, apa perkara yang perlu diingat? Ingat satu perkataan, iaitu ini akan berlalu. Apa dia? Ini akan berlalu. Jadi dia kata, apa saja yang tuanku hadapi dalam hidup, sebut dulu, ini akan berlalu. Berlalu tu maknanya apa? Berlalu tu akan pergi, akan tamat, akan berakhir, akan berlalu. Jadi dia cakap raja ni, apa-apa saja, tapi dia nak yang ringkas kan, nak yang pendek, ini akan berlalu. Jadi kalau besok raja tu dia katalah dia jatuh sakit, dia kena ingatlah, ini akan berlalu. Kalau dia hari ni dia senang, enjoy, makanan banyak,
Dia akan beringat jangan terlalu gembira sangat sebab ini akan berlalu. Kalau dia rasa dia tu kuat sangat, hari ni dia dapat kekuasaan, rasa macam hebat sangat jadi raja, ingat, ini akan berlalu. Bila dia rasa susah, ancaman ada orang nak ganggu ke apa ke, ingat, ini akan berlalu. Jadi dia punya kalimah dia ringkas. Ini akan berlalu. Jadi oleh kerana saya teringat kisah tu, jadi hari ni saya nak kongsi jugalah dengan yang lain. Siapa yang hari ni dalam keadaan yang tak sihat, ingat dulu, ini akan berlalu. Siapa juga yang dalam keadaan sihat, supaya tidak leka dengan kesihatan. Ingat, ini juga akan berlalu. Kerana memang hidup di dunia ini sentiasa berubah. Yang sihat boleh berubah jadi sakit. Yang sakit juga boleh berubah jadi sihat. Yang hidup akan berubah juga kepada kematian. Yang mati suatu nanti dia akan dihidupkan kembali. Jadi memang begitulah. Jadi antara motivasi diri kita pada pagi ini ialah ini akan berlalu. Tagline lah. Siapa nak buat hashtag ini akan berlalu, update nanti dekat IG ke kat Facebook ke, ini akan berlalu. Baik, begitulah keadaan kita. Mudah-mudahan yang sehat diberi sembuh, yang sembuh lebih bermanfaat dan lebih kuat. Yang mana sudah ada kekuatan dan kesihatan, manfaatkan sebaik-baiknya insya-Allah. Kadang-kadang satu perkara yang kecil, ringkas, mudah, simple, tetapi kita garap dia dengan sungguh-sungguh, dia akan mengesankan. Dia akan memberi impak yang begitu begitu mendalam. Kadang-kadang perkara itu nampak macam mudah, tetapi bila kita ada konsisten, kita ada kesungguhan dan kita ambil serius serta kita optimis dengan perkara tersebut, dia punya keterkesanan dia dan keberkesanannya akan memberikan satu suntikan yang luar biasa dalam rohani dan jiwa kita. Itulah yang kita harapkan daripada platform Gema Nur Iman ni. Pada masa yang sama, kita berdoa kepada Allah dan marilah sama-sama kita membacakan surah Yasin. Mudah-mudahan dengan barakah surah Yasin, qalbul Quran, jantung Al-Quran ini, Allah kuatkan jantung-jantung kita. Allah jadikan jantung-jantung kita adalah berfungsi secara zahir dan batinnya. Zahirnya berdegup dengan baik supaya fungsi-fungsi darah dan oksigen mencapai ke seluruh pelusuk badan fizikal kita. Pada masa yang sama, biarlah jantung kita juga lebih berfungsi dalam banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak merendah hati, banyak dengan kesibukan untuk membersihkan kekotoran diri dan kita buang daripada sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat yang tak elok. Begitulah mujahadah kita. Dalam diri saya banyak lagi sifat-sifat yang tak elok. Banyak lagi kita sebut perkara-perkara tersembunyi yang kita rasa kita sudah berjaya sembunyikannya daripada manusia, sedangkan sebenarnya tidak ada apa pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله يا الله يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allahumma afina wa afihim. Ya Allah, afiatkan kami dan afiatkan mereka min kulli bala'id dunia wa azabil akhirah. Dari setiap bala bencana kesusahan di dunia, begitu juga dari semua jenis azab di akhirat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari kalangan kami dan orang-orang yang sakit di kalangan kaum muslimin. Allahumma afihim, Allahumma afihim, Allahumma afihim. Ya Allah, kami mohon dengan kurniaan rahmat-Mu, keberkatan dari-Mu, ampunkanlah dosa-dosa kesalahan kami, maafkanlah kami, juga kedua ibu bapa kami, yang telah melahirkan kami, yang telah membesarkan kami, yang telah sedaya upaya memberikan kebaikan untuk kami, yang menggunakan segenap kehidupan mereka untuk mendidik kami, mengasuh kami, mengajarkan kami, menguruskan kami, membesarkan kami suatu ketika dahulu. Kasihkanlah kepada mereka, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, Ya Allah. Lapangkanlah kehidupan mereka, Ya Allah. Seandainya ada ibu bapa di kalangan kami yang telah kembali kepadamu, Ya Allah, lapangkanlah alam kubur mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka taman di antara taman-taman syurga. Temankanlah mereka dengan amal kebaikan, temankanlah mereka dengan Al-Quran, temankanlah mereka dengan pertemanan yang baik. Angkat segala bentuk siksaan, cubaan, himpitan yang berlaku di alam barzah sana, Ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga. Jangan kau jadikan kubur liang lahat mereka itu lubang di antara lubang-lubang api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan, Ya Allah, berapa ramai ahli kubur yang terkejut ketika mana mereka itu diberikan keampunan, diberikan nikmat, diberikan kebaikan.
Lalu ketika mana mereka bertanya kepada para malaikat, dari manakah kebaikan-kebaikan ini datang? Lalu dikatakan kepada ahli kubur bahawa listighfari abnaika laka, itu kerana anak-anak kamu memohonkan ampun untuk kamu. Dengan demikian, ya Allah, kami mohon ampunkanlah dosa ibu bapa kami. Ampunkanlah dosa ibu bapa kami. Maafkanlah kesilapan mereka, kelemahan mereka, kekurangan mereka, kealpaan mereka, kelalaian mereka, dan gantikanlah dengan kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, syukur pada Allah pagi ni. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, doa tuan-tuan dan puan-puan semua. Orang yang kita doakan mudah-mudahan sihat, terutama mak ayah kita. Siapa yang mak ayah masih hidup, semoga Allah berkati mereka. Allah rahmati mereka, banyak pengorbanan mereka, banyak kesusahan yang mereka dah lalui di zaman mereka. Zaman mereka, mereka nak menuntut ilmu payah. Mereka nak cari sumber, tunggu peluang itu terhad, terbatas. Mereka ingin belajar. Mereka ingin perbaiki diri mereka. Mereka dulu ingin tingkatkan diri, nak cari. Bila mereka rasa kesusahan hati, siapa dia nak dengar? Daripada mana sumber dia dapat? Dia bertarung seharian, paginya dengan tugasan, petangnya dengan tanggungjawab, malamnya menguruskan lagi. Kemudian paginya begitu. Dia ingin belajar, dia ingin perbaiki. Dia mungkin juga pernah termenung seorang memikirkan kerinduan masa kecil dapat mengaji Quran. Bila dia dah sibuk membesarkan kita, dia sendiri terlepas pandang, dia sendiri tak berpeluang. Jadi bayangkan orang di zaman itu dengan kesusahan seperti itu, dengan kekangan. Bukan kita memberikan alasan-alasan yang tidak bertapak pada sesuatu yang kita sebut kewarasan. Tapi dia adalah hakikat kehidupan. Hakikat realiti yang benar-benar terjadi dalam masyarakat kita, dalam kelompok kita, dalam persekitaran kita begitu. Tapi pada masa yang sama mereka sungguh-sungguh, mereka korbankan macam-macam. Mereka ada impian, mereka juga ada hasrat, mereka juga ada kemahuan yang mungkin tak semua mereka ceritakan kepada kita. Banyak perkara mereka simpan, mereka pendam, mereka sembunyikan daripada pengetahuan kita. Tapi kita melalui pengalaman yang hampir sama setelah kita memiliki anak, setelah kita memiliki pasangan hidup, kehidupan, kita memiliki cucu, kita mula merasakan dulu rumah kita bising-bising, sekarang agak senyap. Kita akan hadapi perkara-perkara tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita dalam bentuk yang berbeza. Kita ada platform di sini Gema Nur Iman, kita ada platform berjumpa dengan kawan, kita ada WhatsApp, kita ada grup dan sebagainya. Jadi, tapi dalam pada itu kita hadapi cabaran yang bentuk yang lain pula. Dari segi kesantunan, dari segi komunikasi, dari segi kelancaran bagaimana membentuk hubungan yang baik. Dulu tak ada WhatsApp group apa semua. Kalau orang tu susah, kesusahan, hampir-hampir kesusahan bersendirian. Ketika dia kesedihan, hampir-hampir berkesedihan sendirian. Tidak semua begitu, tapi di zaman dia ada cabaran tersendiri. Manakala kita ada cabaran kita tersendiri. Jadi setiap zaman ada bentuk-bentuk kesusahan, cabaran, kekangan, tetapi kita mesti bersifat positif. Kita mesti ada langkah proaktif. Kita mesti bukan mesti mengikut peredaran zaman, tetapi melalui perubahan yang ada pada satu masa ke satu masa tu untuk kita memanfaatkan apa yang kita boleh lakukan dari jenis-jenis apa saja kebaikan ya. Jadi alhamdulillah, jadi Allah berikan kita platform Gema Nur Iman. Terima kasih dan tahniahlah kepada semua yang saban waktu, saban minggu, saban hari banyak memberi dorongan, sokongan, dukungan kepada Gema Nur Iman. Mudah-mudahan iman terus bergema dalam jiwa kita.
platform yang seperti ini menjadi pertambahan ilmu. Jadi hati kita sihat, minda kita sihat, ingatan kita pun sihat. Biar otak kita selalu berfikir perkara yang baik, yang berkaitan dengan diri kita ni, hidup kita ni. Jadi mudah-mudahan terelak daripada nyanyuk. Mudah-mudahan terelak daripada hilang akal. Mudah-mudahan bila kita baca Quran selalu terelak daripada ketidakwarasan, lupa-lupa. Mudah-mudahan terelak daripada tu. Lupa-lupa, nyanyuk, hilang akal, ataupun kita sebut macam apa? Orang yang termenung, mengelamun, ingat benda-benda lama, berlebihan. Bukan tak boleh mengimbau kenangan, bukan. Tapi berlebihan tak perlu. Kita nak kena ke depan. Ke depan itu bukan maknanya nak hidup lama lagi di dunia, bukan. Ke depan tu maknanya apa seterusnya untuk kita memburu urusan akhirat kita. Jadi bila kita dengar ingatan nasihat tu, kita punya hati tu lain, kita rasa. Bukanlah kita ni baik, bukan. Tapi macam, betul lah. Kadang-kadang sekejap lagi terdetik dalam hati, patutlah macam tu. Datang sekejap. Lepas tu sekejap lagi dalam hati, kan elok aku buat macam ni. Lepas tu nanti datang sikit penyesalan. Kenapa tak dulu macam ni? Kadang-kadang datang sekejap. Kenapa tak dulu macam ni? Dia datang sekejap. Datang sekejap. Tapi jangan berlarutan sebab penyesalan yang berpanjang-panjangan tu tak berapa elok. Tapi penyesalan sedikit, gerak apa yang perlu dibuat. Penyesalan sedikit tu sebagai satu muhasabah mengenang kesilapan, kekurangan, kelemahan yang pernah kita miliki. Kemudian kita bergerak. Okey, sekarang apa patut saya buat? Dan kita doa mudah-mudahan ini cuma jadi sebab dari sebab-sebab yang baiklah ke hadapan. InsyaAllah masing-masing ni pagi ni ada 280 orang, masing-masing semua ada cabaran hidup masing-masing. Yang mana kita pun tak tahu macam mana beratnya yang ditanggung oleh orang satu persatu yang ada dekat Gema Nur Iman pada pagi ni. Mana kita tahu? Masing-masing dengan keadaan masing-masing, keluarga masing-masing, jiran masing-masing, kawan masing-masing, adik-beradik masing-masing, semuanya berbeza. Semuanya berbeza. Tapi Allah turunkan Al-Quran kerana dia adalah panduan untuk semua jenis perbezaan urusan kehidupan. Itulah penyelesaian dia. Jadi kita tak boleh selesaikan dengan apa-apa buku teks, apa-apa rujukan-rujukan lain, melainkan inilah yang menyatukan kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa jalan penyelesaian yang baik melalui Gema Nur Iman ni dengan pengajian Al-Quran pada tiap-tiap pagi ni insya-Allah. Dan hari ni kita nak ambil kisah siapa yang ada mushaf Al-Quran, kita silakan. Oleh kerana petang semalam ada yang tanya tentang perkataan sauman tadi semalam. Ada yang sebut sauman, puasa. Ingat semalam, saum, puasa. Tapi bukan puasa tak makan, tapi puasa apa semalam? Puasa. Puasa bercakap. Puasa bercakap. Puasa bercakap. Menahan diri dari, betul, takrif dia punya takrif dia menahan diri. Menahan diri. Jadi kita tengok sikit cerita menahan diri ni di muka surat 306. 306. Kita sentuh sikitlah. Sebahagian daripada kita semalam mungkin dia tak dapat bersama. Kita tengok 306 tapi bahagian bawah ayat 22. Ayatnya 22. 306. Surah apa tu? Jumpa. Bismillah. Surah Maryam. Tepat sekali. Surahnya surah Maryam ayat 22 bahagian bawah. Kita tengok sikit dekat ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat saya share Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa nak tanya, apa khabar semua? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Lupa lah dah baca. Sihat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Lupa nak tanya. Ya Allah. Dah jalan dah setengah jam. Ya Allah, nak dekat 1 jam ni. Baru tanya apa khabar. Ya Allah, lupa pula. Sihat. Saya sihat, alhamdulillah. Cuma kilonya tak bertambah lah. Sehat. Tapi kilo alhamdulillah setahu saya tak bertambah lah. Memang daripada dulu tu macam tu lah, lebih kurang pusing-pusing, tambah tolak kat situ aja. Setakat ni. Tapi masa dah
Nah, Jalani itulah rawat dulu. inap, Ustaz. Dulu, iya itulah rezekinya gitulah agaknya Allah Makan beri. makan Dulu ada dulu. kawan-kawan saya cakap dengan saya, dia kata alah engkau bujang dia kurus, nanti kau kahwin gemuk. Jadi bila saya kahwin, tengok tak gemuk juga. Bila tak gemuk, saya cubalah kahwin lagi, tak gemuk pula. Tak tahulah berapa kali nak kena baru naik badan pun tak tahulah. Wallahu alam. Ustaz jangan Baik, kita tak payah cerita naik badan tu. Kita pergi kepada ayat Macam 22. Itulah. Ayat 22 di bawah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tengok tu, ni cerita Sayyidatina Maryam alaiha salam, fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiyya. Assalamualaikum. Fahamala. Waalaikumsalam. Maaf. Ya Mak Jah. Saya nak tanya muka surat berapa? Mak Jah selalu ketinggalan zaman. Masya Allah. Mak Jah ketinggalan zaman. Zaman bila Mak Jah hidup ni? 306 Mak Jah. Okey. Terima kasih Ustaz. Maaf ya Terima Ustaz. kasih. Baik Mak Jah. Mudah-mudahan Mak Jah terus sihat, menceria suasana. Mak Jah kalau beri salam, dia punya gema Nur Iman dia, yang lain semua, walaupun dia tak buka mikrofon, tapi senyuman dia saya agak-agak sampai telinga. Saya agak-agak tak tahu betul tak betul. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain-lain tu, yang ramai-ramai tu, saya dah terbayang masing-masing semua senyum sampai telinga. Mungkin dia tahan pipi dia daripada senyuman yang terlalu terbabas. Betul Ustaz. Nampak? Ada yang satu membenarkan. Membenarkan. Mudah-mudahan Mak Jah selalu sihat insya-Allah. Doa. Insya-Allah lah. Amin. Kadang kita ni bila bersama dengan kanak-kanak, kata orang soleh, kita optimis bahawa doa mereka lebih makbul dari kita. Orang yang lebih kanak-kanak, budak-budak yang dah memayis tapi belum balik. Kerana mana? Kerana mereka dengan kita, dosa mereka lebih sikit dari kita. Kemudian bila kita duduk pula bersama dengan orang yang lebih tua dari kita, kita optimis doa mereka juga lebih makbul dari kita. Kerana banyaknya amal soleh yang mereka kerjakan dan lebih sedikitnya rasa cinta dunia yang ada dalam hati mereka. Jadi sebab tu Rasulullah kan suka dengan kanak-kanak. Kadang Rasulullah dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Jadi memang banyak fadilat dia begitu. Banyak. Kalaulah orang dia dapat tahu satu-satu kelebihan-kelebihan tertentu yang Allah sediakan tu. Jadi kita tu bila duduk tak kisah dengan siapa-siapa tu, kita optimis saja. Banyak perkara kebaikan lah insya-Allah. Jadi itulah cerita dia. Baik. Cerita sebut Mak Jah je, ayat dia fahamalathu, maka mengandunglah dia. Cerita mengandung terus ni cerita ni, terus muda balik ni. Maka mengandunglah Sayyidatina Maryam akan Nabi Isa. Lalu Allah Ta'ala berfirman, fantabazat, maka bila dia mengandung, Sayyidatina Maryam pun mengasingkan diri bihi. Bihi tu maknanya bersama dengan Nabi Isa. Bersama dengan Nabi Isa tu kat mana? Nabi Isa tu dalam perut. Lalu dia mengasingkan diri dia bersama dengan Nabi Isa, makanan qasiyya, di sebuah tempat, lokasi tertentu yang amat jauh. Jauh dari apa? Jauh dari perhatian manusia, jauh dari pengetahuan manusia. Qasiyya, qasa. Kalau kita sebut Masjidil Aqsa, Aqsa maknanya masjid yang jauh. Kenapa Masjidil Aqsa dinamakan Aqsa? Kerana jauhnya dia jika diukur jaraknya dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi nama dia masjid jauh. Bila dia dah asingkan diri, Allah Ta'ala berfirman, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ, maka seketika datanglah kepada Maryam, kepada dia, al-makhadu. Makhadu maknanya ialah rasa sakit. Kemudian datanglah rasa sakit. Maka Allah datangkan kepada dia rasa sakit yang mana dia menjadikan dia tu ila jiz'in nakhlah. Rasa sakit itu mendorong dia menuju kepada jiz'. Jiz' tu maknanya batang pokok tu kita panggil jiz', batang pokok kurma tu. Kan ada kisah kan, hadithul jiz'. Hadithul jiz' tu maknanya
hadis yang menceritakan tentang sebatang pokok kurma yang pernah menangis kerana haninil jaza', kerinduan pokok kurma, batang pokok kurma itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tu hadisnya tu. Pernah dengar kan? Ada satu apa tah? Penyanyi itu nasyid ke apa tah? Dia buat lagu sebatang pokok kurma. Saya lupa adanya tajuk dia. Dakmi. Ada tak? Ustaz. Dakmi ah, Dakmi ah. Ya, Dakmi. Oh, bagus. Saya lupa nama dia. Dia ada nyanyilah lagu dia punya apa tu? Dia punya lirik dia. Sedap juga lirik dia. Saya tengok baca tangisan itu dari sebatang dari apa? Lupa. Dari sebatang tamar ke gitu lah. Ya, betul. Sebatang tamar. Jadi saya masa dengar lagu tu pakai earphone lah. Biar pakai earphone dia betul-betul masuk kat telinga kita kan. Ui, sedih juga lah lagu tu. Terkenang. Macam mana suasana ketika itu. Pokok boleh nangis. Tu. Bila saya dengar tu. Ui, gugur juga air mata lelaki ni. Gugur juga air mata lelaki ni. Orang lelaki ni susah sikit nak gugur air mata. Bila dia gugur tu maknanya ada sesuatu yang memang terpukul lah kat hati. Bila saya tengok lirik dia, saya dengar, mengalir juga air mata. Sebab saya fikir, kalau pokok kurma, sebatang tamar tu dia boleh nangis, rindu Nabi, kerasnya hati aku tak boleh menangis kerana rindu Nabi. Kerasnya hati aku. Jadi kita terfikir gitulah. Jadi kita kata, macam kata siapa? Kata Sirina Abu Bakar. Saya lupalah. Fa'illam tabku fatabakau. Kalau kamu tak mampu menangis, kamu belajarlah buat-buat nangis. Untuk mendidik hati tujuan dia. Jadi nak cerita ni batang kurma. Jiz'in nakhlah. Jadi Sayyidatina Maryam menuju ke pokok kurma. Qalat. Lalu Sayyidatina Maryam alaihassalam. Dia berkata, Ya laitani mittu qabla hadha. Alangkah seandainya, dia kata, seandainya lah kalau aku mati sebelum berlakunya perkara ini. Kerana tanggungan ujian tu amat berat. Orang perempuan mengandung seorang. Tak payah cerita orang perempuan mengandung seorang lah. Orang perempuan mengandung, kalau, na'udzubillah min zalik, kalau yang dikandung tu anak luar nikah, sekurang-kurangnya dia pernah, walaupun caranya salah, walaupun lalu zina, tapi dia pernah yang namanya melalui tempoh merasa seronok. Walaupun seronok dia adalah seronok yang adalah dibenci dalam agama. Kalaupun cara berzina. Kalau dia melalui secara perkahwinan, sekurang-kurangnya dia pernah, sebelum tempoh mengandung, dia pernah bersama dengan satu orang yang namanya laki, bertaraf, berstatus suami. Jauh lebih baik daripada berzina tadi. Tak ada bandingan kebaikannya kerana zina tu jalan yang salah. Tapi yang dilalui oleh Maryam, berteman pun tidak, bercinta pun tidak, berkahwin pun tidak, berdampingan pun tidak, tiba-tiba diuji satu orang sendiri-sendiri mengandung. Dalam keadaan tertanya-tanya macam mana dia persepsi orang awam. Dia taklah terkejut. Sebab masa dia terkejut sebelumnya, iaitu didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril beritahu bahawa engkau akan mengandung. Jadi bukan dia tak tahu yang dia akan mengandung. Dia sudah diberitahu. Dia sudah diberikan berita gembira. Cuma, ialah orang yang tak pernah mengandung pertama kali, kemudian mengandungnya seorang-seorang. Makanan qasiyah. Di tempat yang pula terpencil jauh daripada hiruk pikuk dan kesibukan manusia. Jadi dia pergi sampai merasa sakit, mula merasa berat dengan tanggungan tersebut bersama dengan Nabi Isa. Bayangkan Allah uji sebegitu berat. Sampailah dia menuju. Kemudian dia berkata, Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Dan alangkah baiknya kalau aku ni jadi orang yang nasya. Nasya mansiya. Iaitu orang yang tidak diperhatikan daripada perkataan nasiya. Yang kita sebut nasina. Nasina ataupun nasi tu. Nasiya tu maknanya ialah lupa.
Jadi aku adalah orang yang tidak diperhatikan, diabaikan, mansiya. Dan aku orang yang dilupakan. Alangkah baiknya aku jadi orang yang orang terus tak ingat aku teruslah. Dia tak ingat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah khas kepada Sayyidatina Maryam alaihassalam. Apa anugerah dia? Kita tengok pada ayat 24. Fanadaha min tahtiha. Maka kemudian Jibril berseru kepada Sayyidatina Maryam. Maka. Nada, menyeru. Ha, dia. Maka Jibril pun menyeru dia. Min tahtiha, dari bawahnya. Maknanya dari kawasan tempat rendah yang dia berada itu. Lalu kata Jibril alaihissalam berseru, Alla tahzani. Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Yang biasa kita dengar, la tahzan, jangan engkau bersedih. Itu kalau cakap dengan orang lelaki. Kalau kita cakap dengan orang perempuan, la tahzani. Janganlah engkau bersedih, wahai Sayyidatina Maryam. Kenapa jangan sedih? Kenapa jangan sedih? Adakah sedih itu salah? Bukan. Memang Sayyidatina Maryam ketika itu merasa sedih, merasa hiba dengan beratnya ujian Allah beri kepada beliau. Tapi kenapa disebutkan jangan sedih? Kerana rawatan kepada kesedihan yang kita hadapi ialah apabila kita mengenang, mengingat, memaham, menghayati, menyuntik dalam hati kita bahawa apa yang berlaku ini adalah ketentuan, keistimewaan, pemberian anugerah daripada Tuhan yang mencipta kita. Mencipta kita. Ginilah senang ceritalah. Bahasa mudah saya lah. Kita lahir kat dunia dengan kehendak siapa? Kenapa dimulakan jangan sedih dulu? Kenapa dia kata jangan sedih? Dia tak kata jangan kau membantah, jangan memberontak. Sayyidatina Maryam bukan orang kafir. Sampai nak memberontak dengan takdir, marah-marah dengan takdir, mengamuk-ngamuk, ataupun membangkang, ataupun mempersoal. Bukan. Tapi sedih. Tapi untuk standard orang soleh, wali Allah, kalau boleh sedih tu pun kita nak hilangkan. Kenapa? Okey. Jawapan dia saya nak cerita ni lah. Kita lahir ke dunia ni dengan kehendak siapa? Kehendak Allah kan? Betul kan? Kehendak Allah kan? Ada siapa-siapa yang lahir kat dunia ni dulu dia minta? Sebelum dia lahir dia minta, ya Allah, saya nak kalau boleh mak saya orang Johor, mak bapak saya orang Sarawak, lahir pun pula kat Sabah. Kita tak minta kan? Memang kehendak Allah. Kemudian nanti kita meninggal dunia, mati, juga dengan kehendak Allah. Di tengah-tengah, masa kita lahir sampai kita meninggal, di tengah-tengah tu, kita ni patutnya disuruh sedar, engkau dulu lahir pun kehendak aku. Engkau pun mati kehendak aku. Buktinya ramai orang kecewa hidup nak mati tapi tak mati-mati. Buktinya juga ramai orang yang tak nak sangat mati, tiba-tiba termati. Dia kalau boleh esok nak hidup, esok nak hidup, tiba-tiba besok je lah, mungkar nakir dah. Mungkin saja, ramai saja mungkin saja begitu. Baik, senang cerita apa? Masa dia hidup, masa dia lahir, dia lemah. Dia lemah, dia tak tahu apa-apa, dia pun tak tahu cara jantung nak bekerja, dia tak tahu cara macam mana nak siapkan oksigen, dia pun tak tahu macam mana nak gerakkan darah, dia pun tak tahu macam mana nak gerakkan usus, dia pun tak tahu macam mana nak mencerna makanan, semua dia tak tahu. Allah bagi semua sekali. Semua package, full package Allah bagi. Tapi bila 10 tahun, 15 tahun, Allah bagi dia tenaga, Allah bagi dia tulang, Allah bagi dia kuat, Allah bagi dia bijak, belajar jauh sikit, akal makin tajam, bakat semakin boleh, rupa makin lawa, makin cantik. Manusia tu bila dibagi pelan-pelan nikmat Allah, dia berubah tak? Berubah perangai dia. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia keputusan mesti ikut dia. Mula-mula dia nak mak bapak dia ikut dia. Masa remaja. Aku nak ni, mak bapak aku mesti penuhi. Cuba ingat balik masa remaja kita. Bila mak bapak tak bagi penuhi keinginan kita, kita kecil hati. Kita marah, kita merajuk. Ada yang lari daripada rumah, ada yang memberontak. Itu masa remaja. Lepas tu bila kita kahwin, kita nak pasangan kita ikut cara kita.
dia mesti gini, kita balik dia mesti gini, kalau dia balik jangan marah-marah. Kita nak semua tu ikut kehendak kita. Tapi kita cakap dengan tak cakap je beza dia. Lepas tu kita ada anak, kita nak anak ikut cara kita. Kita nak ikut kehendak kita. Lepas tu sampai satu peringkat, kita punya, oleh kerana kita nak semua benda ikut kehendak kita, sampai satu peringkat yang tak boleh kita buat, ialah kita nak Allah pun ikut kehendak kita. Ya Allah, aku nak gini, aku nak gini, aku gini, aku nak gini. Allah. Manusia ni dia dah mula sampai dia dah tak ingat diri dia dah. Dia tak ingat masa awal dulu dia macam mana, dia tak ingat nanti dia berakhir macam mana. Jadi, nak diajarkan kepada Sayyidatina Maryam ni, bukan diajarkan maknanya Sayyidatina Maryam tak pandai, tak tahu, bukan. Tapi diberikan satu tarbiyah pendidikan bahawa kehendak kamu begini, begini, begini. Tak mengandung, wanita yang gini, gini, gini. Tapi itu kan kehendak Allah kan? Itu kan kehendak Allah kan? Masa dapat berita dia dah terkejut, sekarang dah mengandung tu. Itu kan kehendak Allah kan? Allah yang berkehendak kamu mengandung walaupun tanpa suami. Dia kan dia maha kuasa kan? Jadi, betul lah. Ini kan semua kehendak Allah, bukan kehendak aku. Jadi kalaulah Allah berikan sesuatu kepada aku, mutlak kehendak dia, maka kita suka anak kita memenuhi kehendak kita. Kita rasa gembira, kita nak anak kita jadi soleh, tiba-tiba jadi soleh. Kita suka dia penuhi kehendak ini. Sepatutnya kita lebih suka lagi kalau kita ini memenuhi kehendak, bertunduk kepada, taat kepada, rela kepada kehendak-kehendak Allah. Jadi jauh lebih besar keredaan Allah kepada kita yang menerima dan mengikuti kehendak dia berbanding gembiranya kita bila anak-anak kita ikut kehendak kita. Jauh lebih penting mana? Gembiranya kita, anak ikut kehendak kita, dengan kita ni redha betul-betul, ikut saja, akur saja dengan semua kehendak Allah. Besar mana nilainya? Kan besar kehendak Allah. Jadi kita sibuk, semua orang mesti ikut kehendak kita. Tapi kita tak sibuk nundukkan hati kita untuk mengikut kehendak Allah. Jadi bila diingat begitu, jadi kita satu hari kan, bila kita tengok Sayyidatina Maryam punya ujian, ya Allah, beratnya ujian macam tu sekali. Kalau dia seseorang wanita tu memang perempuan jahat, hatta kalau dia perempuan tak elok pun, kalau mengandung dengan cara yang tak elok pun, datang stres tersendiri, datang tekanan sendiri, apalagi orang yang sangat elok, sangat baik dan memang betul-betul ahli syurga, tiba-tiba mengandung tanpa memiliki suami. Dia punya pukulan dia tu lagi dahsyat tu. Dia punya pukulan ke dalam hati tu, ujian berat tu lagi dahsyat. Tapi kata Jibril alaihissalam, alla tahzani, jangan berlarutan dengan bersedih. Kenapa? Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Tuhanmu telah menjadikan di bawah kamu tu, di bahagian tanah lembah di bawah itu, ada di bawahnya ialah sariyya. Ada anak sungai dan di sebelah tu ada pokok. Pokok apa? Pokok berdekatan situ, berdekatan dengan pokok kurma. Lalu berdekatan dengan sungai itu ada pokok kurma. Lalu tugas dia kena buat juga, bekerja. Tetap juga Allah perintahkan supaya Sayyidatina Maryam bekerja. Apa bekerja? Allah Ta'ala berfirman, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. Jadi malaikat tu, firman Allah berkenaan dengan perintah malaikat tadi, dia katakan kepada Sayyidatina Maryam, huzzi. Hazza goncang. Kalau ihtazza namanya bergegar, bergoncang. Kan ada seorang sahabat Nabi kan, namanya Sa'ad bin Mu'az, tak silap saya. Yang mana arash bergoncang dengan kematian dia. Ihtazzal arshu bimauti Sa'ad bin Mu'az. Bergoncang arash Allah itu dengan sebab kematian beliau. Kerana dia sangat soleh, kerana dia sangat hazza. Hazza, jadi dia punya fi'il amar dia huzza. Jadi huzzi. Dan goncanglah wahai Maryam, ilaiki ke arah kamu, bijid'in nakhlati. Disuruh gegarkan tu. Disuruh gegarkan pokok kurma tu. Gegar, tolak. Walaupun dia kesakitan, walaupun dia berada di bawah pokok tu, tapi tetap juga disuruh usaha. Tetap juga disuruh apa? Usaha. Boleh tak Allah bagi Sayyidatina Maryam itu kurma tanpa dia gegar? Boleh?
Sebagaimana Sayyidatina Maryam sebelumnya pernah beribadat dekat mihrab, setiap kali dia selesai ibadah, Nabi Zakaria datang ke situ, Nabi Zakaria dapati di sebelah Sayyidatina Maryam ada makanan. Boleh saja. Walaupun dia tak pergi pasar, tak beli, tak apa, boleh saja. Tapi Allah Ta'ala menegaskan asbab daripada dia akan dapat makan daripada pokok buah kurma yang ada pada pokok kurma di situ, maka asbab kita ini disuruh untuk mengambil asbab tanpa bergantung kepada asbab. Apa asbab sehat? Obat. Tapi tidak bergantung kepada obat. Pergantungan diri kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab kita ambil. Apa asbab untuk kita sampai ke pekan? Asbab dia ialah naik bas. Tapi kita tak bergantung kepada bas. Sebab bas boleh saja terbabas. Tapi kebergantungan kita kepada Allah. Kerana Allah tundukkan bas itu untuk berjalan sesuai dengan hasrat dan niat kita. Sebab tu kita baca. Subhanalladzi sakhkhara lana. Maha suci dia, iaitu Allah yang menundukkan untuk kami. Hadza. Kenderaan ini. Bas ini. Kereta ini. Jadi kita puji Allah. Sebab Allah yang tundukkan. Jadi walaupun kita gunakan bas, kereta, motor tu sebagai alat untuk sampaikan kita ke pekan, ke bandar, ke pekan sebagai contoh. Tapi Allah kita diajarkan kebergantungan kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gegarkan pokok kurma itu, tamar itu, tusaqitu alaiki, maka pokok itu akan menggugurkan ke atas engkau wahai Maryam rutab. Rutab tu maknanya buah-buah kurma yang masak ranum, rutaban janiyah, dalam keadaan dia matang dan boleh terus untuk dimakan. Maka diperintahkan kepada Sayyidatina Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina. Apa perintah dia? Maka makanlah pokok kurma itu. Washrabi, minumlah. Dekat anak sungai itu ada air tu. Wa qarri aina, maka tenteramkanlah jiwamu. Sejukkanlah pandangan matamu. Maknanya tenteram jiwa. Orang Arab sebut sejuk mata, maknanya tenteram jiwa dalam bahasa kita. Maka tenangkan hatilah. Oh, rupanya tenang hati makan-makan. Betul. Rupanya tenang hati minum-minum. Betul. Iya, tak percaya tanya peserta GNI. Kalau dia gather-gather, apa? Gather-gather. Orang sekarang sebut gather-gather. Bila ada makan-makan, minum-minum, dia macam rasa relax. Bukan mesti kenyang. Santai-santai kan gitu kan? Healing, Ustaz. Masya Allah. Healing, ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi. Memang macam itulah bentuk dia. Memang bentuk dia macam itulah. Makan-makan sikit. Tak adalah banyak ke apa ke. Kadang-kadang benda simple-simple. Tapi itulah yang disampaikan kepada Sayyidatina Maryam alaihassalam. Cuma ujian dia berat sikit. Sebab persepsi. Dia kena menghadapi persepsi orang. Jadi diingatkan. Rupanya dalam kita nak menenangkan hati, kita akan datang pula ujian luar. Persepsi, pandangan, percakapan manusia. Cara nak hadapi percakapan manusia, diperintahkan kepada Sayyidatina Maryam. Fa imma tarayinna. Dan apabila nanti kamu ada bertemu, melihat, berjumpa minal bashar, di kalangan siapa-siapa manusia, ahadan, mana-mana individu sekalipun, maka quli, maka cakap saja kepada mereka, inni, sesungguhnya saya ni nazartu, aku ni bernazar, aku berazam, bernazar, lirrahman, aku bernazar kepada Allah. Bila bernazar, orang akan cakap, oh ini memang komitmen betul ni, ni memang akan jaga betul ni, ni memang sungguh-sungguh ni. Iaitu aku berazam untuk menahan diri, sauman, aku memang bernazar untuk menahan diri. Menahan diri apa? Padahal tadi makan, minum. Oh, bukan menahan diri makan, minum. Menahan diri daripada bercakap untuk memberikan jawapan. Kenapa mengandung? Kenapa gini? Kenapa perut engkau besar? Kenapa bawa baby? Kenapa? Maka Sayyidatina Maryam akan beritahu, falan ukallimal yauma insiya. Maka aku hari ini memang tidak akan bercakap
dengan mana-mana manusia, mana-mana seseorang sekalipun. Jadi yang akan berkomunikasi nanti, Sayyidatina Maryam, dia akan berkomunikasi tadi dengan siapa? Dengan malaikat. Kerana dia special lah. Dia special. Kita jumpa kawan kita, dia senyap je hari ni. Jangan pula kita tanya, kau tengah cakap dengan malaikat dia pun tanya, dia pun jawab, malaikat Israel kata dia. Bukan. Itu awak ni kalau diam tu sebenarnya ada problem tu. Tengah fikir macam-macam. Jadi ini kisah sikit macam mana dia berpuasa. Sebelumnya ayatnya cerita makan minum, tapi tiba-tiba puasa. Oh, puasa menahan diri dari bercakap. Jadi alhamdulillah, itulah yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan manfaat ada. Jangan lupa tadi, apa pesanan ahli sufi tu kepada raja tadi? Apa, pendek je? Ini Dia apa? akan berlalu. Ini akan berlalu. Jadi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Jazakumullah khairal jaza. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Bonda, mic tak buka ke? Okey. Dicakap seorang, ya Allah Akbar. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin, jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Alien Aminin yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit, pelbagai masalah, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk kita. Dan syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu, iaitu daripada surah Maryam bermula ayat 22 hingga ayat 26, iaitu kita mengambil asbab tanpa bergantung kepada asbab, tapi kita terus kebergantungan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, barakah, dan kita sentiasa di jalan yang diredai dan dalam rahmat Allah. Dan ingat hashtag kita hari ini akan berlalu. Jadi teruskan lepas ini, gunakan hashtag ini. Juga pada pagi ini seperti biasa kita terus merakamkan sanah helwah kepada para jemaah yang menyambut ulang tahun kelahiran menyambut kelahiran pada hari ini. Moga-moga Allah kurniakan kita kesihatan yang baik, kita sentiasa dalam rahmat dilindungi, dan terus bahagia bersama keluarga, dunia dan akhirat. Seperti biasa kita juga merakamkan penghargaan kepada seluruh jemaah yang bermurah hati yang menginfak kepada tabung Gema Nur Iman. Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki dan kita dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuliah kita sebentar lagi itu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazrul Rahimi Ma'ruf, tafsir surah An-Nur untuk kuliah duha kita pada pagi ini. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama pada pagi ini. Moga kita terus bersyukur kepada segala nikmat yang Allah kurniakan. Setiap langkah kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di mana pun kita berada pada hari ini. Sebagai penutup tirai, sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Alien Aminin untuk membimbing mengakhiri kuliah kita dengan membaca tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Jadi saya sudahi dulu kuliah kita dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.